Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau Al-Amin, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah bangunkan kita daripada mati seketika. Malam tadi Allah telah matikan kita. Pagi ini dibangunkan semula. Maknanya Allah bagi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, untuk mengerjakan segala apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, supaya kita menjadi benar-benar hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah. Tindak pengiktirafan dari Allah sebagai hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Itu Allah janji dalam Quran, pada Allah janji dalam hadis kepada Allah janji. Apa kata Allah dalam Quran? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Ini iktirafan rasmi dari Allah. Kita ni sebagai hamba-hambanya. Kemudian balasannya Allah bagaimana? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam syurga-syurga. Itu Quran. Hadis pun Allah ada khabar betul. Hadis kursi. Allah yang ngabar ni, tapi dalam hadis. Ini bukan ayat Quran, ini dipanggil hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Itu tu. Mudah-mudahanlah. Ya. Segala yang beriman dengan Allah itu hamba dia. Apa Allah sediakan? Fiha, di dalamnya. Dalam syurga tu. Mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at,
dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita pun tak dapat. Tak tahu kita. Itu yang Allah sediakan di syurga tu. Nikmat-nikmat syurga tu. Tak dapat nak kita bayangkan. Nikmat Allah semua ada 100%. Bukan 100%. Semua sekali. Allah sediakan di syurga besok 99%. Maknanya Allah datangkan nikmat di dunia ni berapa peratus? 1% saja. Lagi 99% di syurga. Macam-macam. Tak tahu nak ngabur kan? Yang 1% pun tak terbilang oleh kita. Siapa boleh bilang nikmat Allah? Angkat tangan. 1% baru. Allah dah kabur dalam Quran. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Nikmat dalam diri kita, nikmat dalam dua luar kita, nikmat yang ada kaitan dengan kita, macam-macam nikmatnya, ya? Tak terbilang oleh kita. Jadi itu baru 1% tu. Yang berperang-perang tu kan nak 1% nikmat tu. Yang perang di Gaza tu 13,000 orang habis, ya, dibunuh oleh orang Yahudi tu. Itu kerana tak kan nikmat dunia ni 1% saja yang ada. Padahal yang perang tu, dia yang bunuh tu mati tu sudahnya mati juga. Yang membunuh tu mati, yang kena bunuh tu memang dah matilah. Yang membunuh tu mati dah, mati ke sudahnya. Bila mati dia akan menjawab dengan Allah SWT. Ya. Sebab kezalimannya, sebab penindasannya, sebab dia membunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Esok akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Semua kadang-kadang dalam dunia ni pun Allah balas, Allah seksa dalam dunia. Kena ada orang namanya Ariel Sharon. Tahu siapa Ariel Sharon? Siapa dia? Perdana Menteri Israel. Bekas lah, dah habis. Tak ada lagi. Terpaksa dia letak, dia lecutkan jawatannya. Kan dia mengalami sakit. Menderita terdaik. Tahu terdaik? Tak boleh buat apa. Barin aja. Makan pun ada tiupnya masuk dalam badannya. Mata pun tak boleh nak celik. Tahu berapa lama? 8 tahun. 8 tahun dalam keadaan koma. Tahu apa koma? Bukan koma apa itu? Itu koma tulisan. Ini tak sedarkan diri. 8 tahun namanya. Celik mata hidak, apa hidak, menengkok, apa itu je. 8 tahun namanya. Menderita ke dah 8 tahun tu. Bayangkan tak bangkit-bangkit 8 tahun. Barin ni, ya. Akhirnya mati juga sudahnya. Udah mati nak ditanam, tak terima di bumi. Korek tanah tak muat. Korek lagi tempat lain tak muat, korek lagi tak muat. Sudahnya letak atas simen. Itu ditambah dengan simen. Itu sekarang ni Ariel Sharon namanya. Ya, Perdana Menteri Israel. Ada apa gunanya? Apa guna dia tu pernah mengarahkan, ya, tentera-tentera Israel itu mengebom 2 kemah pelarian. Beratus-ratus beribu orang Islam dibunuhnya. Akhirnya dia juga mati. Besok di akhirat tu jawab tidak dengan Allah Ta'ala. Akan berjawab dengan Allah Ta'ala. Jadi itu dia. Jadi apa guna kita bunuh orang, sedangkan kita akan mati juga. Yang eloknya kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena kita akan dibalas. Apa saja kita buat dalam dunia ini akan dibalas oleh Allah SWT. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Sebab itu dibangkitkan semula. Kalau kita tidak dihidupkan balik, maknanya orang yang jahat tu akan lepas gitu aja lah. Mati-mati terus aja. Macam orang Yahudi tu, kalau mati-mati terus aja. Untung kan. Boleh bunuh orang, boleh halau orang, boleh rogol orang Palestin tu. Dia dah mati begitu aja. Tak ada kena dakwa, tak ada kena hukum, tak ada kena bicara. Kalau dia lepas begitu aja buat maksiat dalam dunia ni, Allah tak adil lah. Allah adil ke Allah tu tak adil. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tu ada tak adil lah. Paling adil Allah lah.
Contoh Allah kata apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada mana ayat ni? Surah Izzazul. Az-Zalzalah nama surahnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya dan dibalas sewajarnya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, kecil zarah tu 4 kali paling kecil, tak ada yang lebih kecil dari zarah. Dia akan dapat memperlihatkannya dan dapat dibalas setimpal dengan perbuatan dia. Jadi itulah menandakan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan hadis kita. Hadis ini hadis yang ketiga, pelajaran baru ya. Al-hadisus salis. Hadis yang ketiga. Sebenarnya hadis yang ketiga ni sambungan ataupun penguatan daripada hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ni ada dalam hadis yang kedua ni. Hadis yang kedua dah kita baca dah. Ada Jibril. Kan Jibril datang nanya kepada Nabi, bagi aku tahu tentang iman. Nabi menjawab, iman tu gini-gini, kamu percaya beriman yang 6. Betul? Bagi aku tahu tentang Islam. Nabi menjawab, Islam tu apa? Kamu mengucap kalau syahadah, kamu sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Itu ada dalam itu. Lepas tu baru cara bagi tahu aku tentang ihsan. Itu dah habis dah kita baca dulu. Jadi ini menegaskan hadis yang kedua ya. Itu bab sembahyang. Yang ini khusus untuk sembahyang je. Baik, kita baca senang. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Itu cakap Arabnya, cakap Melayu entah. Saya pun tahu cakap Arab. Yang cakap Melayu tahulah. Cakap orang putih pun tahu. Cakap Arab tak tahu. Tapi ada tak terjemahannya? Kita baca terjemahannya. Apa dia? Dari Abu Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman. Namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah ada anak namanya Abdurrahman. Itu kena bapa Abdurrahman, dia keluar itu Abu Abdurrahman. Ya, cucu kepada Umar lah ya. Abdullah ni Abdullah anak Umar Ibn Khattab, Abdullah bin Umar. Ya. Atau lebih dikenali dengan nama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan keduanya. Redha dengan Umar, redha dengan Abdullah. Khattab kita tak tahu. Sebab tak sebut Khattab tu tak sebut radhiyallahu anhu. Kita tak tahu dia masuk neraka ke masuk syurga ke, kerana dia dah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan lagi dah. Jadi orang dulu-dulu kita tak tahu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dia selamatlah ya. Sebab kita tak kata radhiyallahu anhuma. Kalau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bukan huma ya. Khattab tu kita tak tahu. Ini begitu juga. Jadi radhiyallahu anhu itu dua orang je, Abdullah bin Umar dan Umar sendiri ya. Itu radhiyallahu anhuma. Katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirikan Islam atas 5 rukun. Jadi dirikan Islam atas 5 perkara. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Kamu dirikan Islam itu di atas 5 perkara. Ya. Syahadah. Syahadah iaitu apa? Mengakui, menyaksikan, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Syahadati alla ilaha illallah. Kita kena mengakui bahawa yang lain semua bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, gunung bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, cahaya bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, naga bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, semua Tuhan hanyalah Allah Tuhan. Syahadati alla ilaha illallah. Okey? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kena menyaksikan begitu ya. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu tak lain ialah pesuruh Allah. Ya.
Suruh Allah. Artinya hamba Allah. Apa saja Allah suruh dibuatnya. Apa yang Allah larang tinggalkannya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dipanggil Rasul. Kemudian wa iqamis solat dan mendirikan sembahyang. Sembahyang tu ada tak berdiri? Itu dia kata mendirikan sembahyang. Ada tak duduk? Itu mendirikan sembahyang. Bukan sembahyang diam je aku tengah sembahyang. Ini tak ada. Dia ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud dan sebagainya. Itu nama mendirikan sembahyang. Ya, ada tak tarekat-tarekat yang katakan sembahyang tu cukup aja dengan niat. Ada tak? Betul ya kira? Tak betul jenis itu ya. Dia mesti dirikan sembahyang. Kerana mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontohi. Jadi Rasulullah tak pernah apa itu, tak ada tengah sihat-sihat dia niat aja tak ada ya. Tapi ada tarekat-tarekat jenis itu. Ya. Yang kamu buat tunduk bangkit penat aja henti ke lah ya. Cukuplah niat. Bacanya hadis itu innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama yang dah kita baca dulu dia. Nah, padahal bukan itu maksudnya, tapi dia salah tafsir. Untuk dirikan sembahyang. Nah, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Bila cukup haul, artinya cukup tahunnya, cukup setahun. Untuk haul tu cukup masa. Dan cukup nisab. Nisab apa? Sampai kepada hadnya. Kalau dia ada duit 2 kupang, tak wajib zakat pun. Kalau ada duit RM2, tak ada wajib zakat tu. Had duit 2,000 tak wajib lagi zakat. Dia mesti ada. Dia nak tahu berapa hak silingnya. Tahu silingnya? Atasnya berapa banyak sekali. Itu kena pergi jumpa jemaah agama lah. Dia yang tahu. Wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang wajib itu bukan semuanya. Hanya 2,5% saja. 1/40. Itu aja wajib zakat. Kerana zakat itu bukan duit dia. Untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Itu bukan dia punya tu sebenarnya. Itu untuk mustahik namanya. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Itu keluar zakat tu. Siapa ada simpanan, keluarkan ya. Dan mengerjakan haji di Baitullah. Itu sekali dalam seumur hidup aja mengerjakan haji di Baitullah. Ya, tapi kalau ada duit, tidak boleh tahun boleh tak? Boleh ya, tak salah ya. Tapi yang wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi siapa yang belum pergi lagi, pergilah. Nah, kerana fadilatnya amat besar orang pergi ke Mekah ni ya. Sembahyang di Mekah beza ke tak? Pahala dengan sembahyang di taman-taman aman ni. Ada pahala besar ke tak? Banyak besarnya, banyak bezanya. Jadi mengerjakan haji. Di Baitullah tu di Masjidil Haram. Ada satu batu tu dipanggil Baitullah. Batu hitam tu. Itu yang yang keempat. Yang kelima mengerjakan haji di Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja. Yang lain tu boleh puasa tak? Boleh, tapi bukan puasa wajib. Puasa wajib di bulan Ramadan saja ya. Yang sebenarnya puasa wajib tu ada 4 jenis. Ada 4 jenis puasa yang wajib. Yang pertama puasa di bulan Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Wajib puasa. Yang ketiga puasa qada. Kalau dulu tinggal puasa, wajib diqadakan, diganti. Dan yang keempat puasa kafarah. Puasa bayar denda. Bayar denda sumpah, bayar denda zihar dan sebagainya. Itu namanya puasa kafarah. Puasa bayar denda. Itu 4 jenis puasa yang wajib. Kalau siapa tak buat, maknanya dia berhutang dengan Allah SWT ya. Alright, itu maknanya. Didirikan Islam di atas 5 perkara. Yang pertama menaik saksi, mengucap di dalam masyarakat. Yang kedua sembahyang 5 waktu. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat mengerjakan haji. Dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Alright, syarahannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dari Umar Abdullah bin Umar tadi. Selalu digelar apa? Ibnu Umar. Orang nama Abdullah ni banyak gelaran Ibnu ya.
Abdullah bin Abbas, dia keluar apa? Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Itu yang saya tahu tiga tadi ya. Pengeluaran Ibnu. Tiga anak. Anak si Umar, anak si Abbas, anak si Mas'ud. Orang Arab tu betul lah. Dia selalu mengeluarkan dari dia atas nama anaknya yang sulung. Anak lelaki yang sulung. Atas nama Ibnu tu. Atas muka Abu. Abu tu bapa Syanu. Abu tu bapa. Kalau dia ada anak pun nama anak dia. Ini anak nama bapa. Ini bapa pula ambil nama anak. Ada anak tak? Macam tu Imam Qadri tu. Abu apa? Abu Bukhari, Hafiz Bukhari. Abu Hafiz Bukhari. Nama Abu ya. Boleh juga. Hafiz Bukhari pun boleh tak dengan gelar dia apa? Ibnu Qadri. Boleh lah. Dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh? Ada anak boleh nama Ibnu Abu apa ya? Ya. Tapi selalunya anak lelaki yang sulung lah selalunya ya. Baik, syarahannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar, iaitu Abu Abdurrahman. Ibnu Umar tu anak si Umar. Abu Abdurrahman tu bapa kepada Abdurrahman. Namanya siapa? Abdullah. Namanya Abdullah ya. Boleh digelar dia Ibnu Umar, anak si Umar, atau bapa si Abdurrahman bin Abdullah. Namanya Abdullah bin Al-Khattab. Abdullah tu bin Ibnu Al-Khattab. Umar tu. Umar bukan bin Al-Khattab ya. Umar tu bin Abdullah apa namanya? Umar Al-Khattab. Anaknya Abdullah. Beliau seibu dengan Hafsah, iaitu Zainab bin Maz'un ya, Maz'un. Beliau seibu satu mak dengan Zainab, dengan Hafsah. Dengan Hafsah tu, yaitu Zainab binti Mas'un, saudara perempuan dari Utsman bin Ibnu Maz'un. Ibnu Umar memeluk Islam di Mekah bersama dengan ayahnya, bersama dengan Umarnya ya. Umar memeluk Islam sama dengan Abdullah bin Umar ini di Mekah. Memeluk Islam di Mekah bersama dengan ayahnya, iaitu Sayyidina Umar. Sewaktu beliau masih kecil lagi, dia budak lagi, sudah menerima Islam. Ya, di Mekah bersama dengan ayahnya. Setelah itu berhijrah ke Madinah berserta ayahnya. Ayahnya pun berhijrah, dia pun sama berhijrah juga. Itu Ibnu Umar. Kedua-duanya, Umar dan anaknya Abdullah tu sangat fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa fanatik? Ikut berbuta aja, namanya fanatik. Macam hari ni ramai ada orang fanatik dengan artis. Fanatik dengan artis, ikut aja. Abdullah tu ikut aja dengan Rasulullah. Apa saja dibuatnya diikut. Umar pun itu juga. Itu Abdullah bin Umar ya. Sangat fanatik dengan Rasulullah. Dia tak ada tanya, buat aja. Ya, satu hari Rasulullah sakit kaki. Lalu dia jalan tempang sikit. Tengok dia Abdullah bin Umar, Rasulullah jalan tempang, dia pun tempang juga jalannya. Dia tanya, "Wang, apa kamu ni Abdullah? Kenapa tempang?" "Aku tengok Rasulullah jalan apa ini, aku ikutlah." Padahal dia bukan sakit kaki pun. Kalau dia sakit kaki tak apalah. Satu peristiwa lain. Rasulullah tak terkawal kuda, lalu kuda tu berpusing-pusing. Ya, Abdullah bin Umar ada atas kuda dia sendiri. Yang Rasulullah pusing-pusing, dia pun pusing. Itu sunnah Rasul. Ikut aja. Betul, pada satu hari dia mengembara. Ya, bila mengembara aja, dia sampai satu tempat tu dia berhentikan kuda situ. Lama dia berhenti kuda situ. Dia tanya, "Kenapa kamu berhenti sini ya Abdullah?" "Aku tengok Rasulullah berhenti sini." "Aku berhentilah." Punyalah fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Umar pun itu juga. Ya, pernah Umar tu tawaf bersama dengan Rasulullah. Ya. Lepas Hajar tawaf, Rasulullah pun pergi cium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Batu hitam yang yang di sebelah di apa
Sebab rukun hajar aswad lah. Dia mencium batu tu. Sampai gila Umar pun nak cium lah. Tapi sebelum dia cium apa katanya? Wahai batu, aku tahu kamu tu batu, tak ada lain. Tapi aku kalau tak nampak Rasulullah mencium kamu, tak kesior mencium kamu. Katanya. Cakap orang gajah. Sayyidina Umar lah. Kalau aku tak nampak Rasulullah mencium kamu, tak kesior mencium kamu. Katanya. Tak aku teringin mencium kamu. Tapi aku nampak Rasulullah buat, aku buatlah. Nah, mana ada kedua-dua itu adalah sangat fanatik dengan Rasulullah SAW. Alright, itu dia. Kemudian di waktu terjadinya peperangan Tabuk, beliau tidak diperkenankan untuk berperang. Apa tadi? Abdullah bin Umar ni. Tidak diperkenankan untuk berperang apa? Masih itu dia budak lagi. Nah, untuk turut berperang kerana umurnya masih muda. Nah, dia nak perang tapi tak bagi Rasulullah. Umurnya muda benar. Ya. Jadi perang Tabuk. Dia tak boleh, masih itu dia muda lagi. Ya. Tetapi dalam perang Khandaq, lama lepas itu dalam perang Khandaq tu apabila Madinah dikepung oleh tentera-tentera musyrikin. Jadi datang seorang sahabat lagi namanya Salman Al-Farisi mencadang kepada Rasulullah. Apa kata Salman Al-Farisi? Kami di Parsi dulu bila berperang jenis apa ini, kami gali parit keliling. Rasulullah pun terima cadangan Salman Al-Farisi, lalu di korek parit keliling Madinah. Itu namanya peperangan Khandaq. Khandaq tu artinya parit. Itu peperangan Khandaq ya. Jadi dalam peperangan Khandaq beliau ikut sama berperang dengan umat Islam. Begitu juga dalam peperangan yang lain. Hanya perang Tabuk dia tak boleh. Kenapa? Kerana masa itu dia budak-budak lagi. Tak ada bagi Rasulullah. Kerana dia belum layak untuk berperang lagi. Masih kanak-kanak. Lain itu semua dia turut serta dalam peperangan. Apa saja peperangan dia turut serta. Tak ada lari dari peperangan. Banyak ahli hadis meriwayatkan bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada beliau iaitu sebanyak 1630 hadis. Itu dia. Banyak hadis yang dihafalnya 1630 hadis. Macam tuan-tuan ya. Tuan-tuan banyak hafal ya? 2000 hafal. Dia ni baru 1630. Saya hafal juga tapi sekat-sekat. Yang panjang-panjang tak hafal. Saya sekat hafal ya. Macam balighu anni walau ayat. Itu pendek. Tapi dia semuanya ada panjang tu tau. Saya hafal yang itu je. Ini dia. Abdullah bin Umar tu dia hafal 1630 hadis. Bayang tu. Kita 1630 ayat Quran pun tak hafal. Ini kepala hadis ya. Itu dia hebatnya ya. Ibn Umar. Kerana fanatik benar dia dengan Rasulullah SAW. 1630 hadis. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Juga beliau adalah seorang sahabat yang sangat kuat mengikuti sunnah Rasulullah. Saya dah kata tadi, fanatik ya. Sunnah Rasulullah tu dia sangat kuat. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat banyak dermanya. Nak banyak menderma. Kita ada derma. Tu tabung tu. Isilah. Biar istiqamah, biar tiap hari. Istiqamah menderma. Saya pun lepas ini nak derma. InsyaAllah. Belum lagi, tak nampak lagi yang mau cerita derma. Ini baru nak baru teringat ya, nak menderma. Jadi dia pun banyak mendermanya. Kadang-kadang sampai 30.000 dirham. 30.000 dirham. 30.000 duit perak. Nilainya kalau sekarang ni lebih kurang 30.000 ringgit lah. Satu dirham lebih kurang RM1 lah. Ya? Satu dirham nilainya lebih kurang RM1. Kalau 30.000 dirham berapa?
30,000 ringgit. Yang disedekahkan dalam satu masa. Semasa tu. Punya banyak dermanya. Kemudian nilai hadis apa? Hadis macam-macam nilainya. Ada mutawatir. Dah kita baca dulu kan. Apa darjat hadis. Ada mutawatir, artinya tidak diragukan. Faham perawinya apa betul juga. Ada yang sahih. Sahih itu apa? Betul-betul hadis. Betul-betul hadis itu dari Rasulullah. Bukan reka-reka, bukan cipta-cipta. Hadis sahih. Lagi baik hadis hasan sahih. Hasan itu artinya baik. Hadis hasan sahih. Itu kualiti ataupun darjat hadis. Ada yang lemah mungkin hadis dhaif. Itu lemah. Bukan hadis lemah, yang merawi itu ada di antaranya ingatannya tak berapa baik. Ini hadis lemah. Yang itu tidak boleh jadi sumber hukum. Hadis dhaif tak boleh jadi sumber hukum. Mengapa? Karena dia dhaif, dia lemah. Nak hukum halal haram makruh tak boleh. Tapi boleh digunakan untuk amalan sendirian. Fadhailul amal itu tak apa. Untuk amal sendiri tak apa. Tapi nak jadikan hukum tak boleh. Jadi hukum umum untuk masyarakat tak boleh ya. Itu hadis dhaif namanya. Lagi satu hadis palsu ya. Hadis palsu, hadis maudhu namanya, hadis palsu. Yang itu tak boleh pakai lah ya. Hadis itu dicipta oleh orang-orang yang menentang Islam. Supaya rosak agama Islam ni. Bukan nak meninggikan apa. Itu hadis palsu namanya. Hadis direka-reka. Jadi yang itu memang tak boleh pakai langsung lah. Jadi nilai hadis ni, kata Imam Nawawi siapa? Pakar hadis, ulama hadis. Ya. Ulama-ulama dunia merujuk kepada Imam Nawawi tentang hadis tu. Kalau Nawawi kata sahih lah tu. Kalau Nawawi kata hadis tu lemah lah tu. Kalau Nawawi kata hadis tu hasan lah ya. Kalau Nawawi kata mutawatir lah tu. Dia memang mengkaji hadis apa je. Pakar tentang hadis. Imam Nawawi lah ya. Semua ulama-ulama merujuk kepada dia. Dan dia menyusun hadis. Bukan mengarang. Hadis mana boleh karang-karang. Hadis bukan ciptaan dia. Perkataan dari Nabi Muhammad. Dia menyusun hadis. Di antaranya hadis yang kita baca kadang lah. Ini susunan Imam Nawawi lah ni. Hadis 40 ni. Yang menyusunnya ialah Imam Nawawi. Kemudian ada lagi hadis Al-Azkar namanya. Al-Azkar. Banyak ustaz-ustaz yang mengajar kita itu. Ustaz Sulaiman pada mengajar apa? Al-Azkar. Lagi lah Bustanul Arifin. Itu di antara hadis-hadis susunan Imam Nawawi. Bukan dia karang ya. Karang tu cipta. Katanya dia hadis tu bukan hadis. Dia cipta tu namanya ciptaan Imam Nawawi. Yang ini dia menyusun. Hadis sudah ada disusun ya. Daripada Imam Nawawi ada banyak pengarang-pengarang atau menyusun hadis tu. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah semua. Daripada Imam Nawawi lah ya. Imam Nawawi. Jadi kata Nawawi, Imam Nawawi berkata bahawa hadis ini terhitung satu hadis yang sangat besar nilainya, tinggi nilai hadis ini. Yang menerangkan dasar-dasar agama Islam. Itu dasarnya. Artinya prinsip-prinsip Islam tu ada 5 tadi. Dasar-dasar tu artinya dia punya parti-parti. Ya, bukan parti Islam, parti PAS, parti UMNO tu bukan itu. Parti tu artinya dia punya inti sarinya ya. Itu dasar-dasar Islam. Pokok-pokoknya tu. Dan asas-asas hukumnya. Karena itu beliau menjadikan hadis ini salah satu daripada hadis 40 yang harus dipelajari oleh umat Islam. Yang kita ngaji kejap ni. Dia masukkan hadis ini. Iaitu masuklah hadis 40 ni. Kerana nilainya tinggi. Nilai hadis tadi. Apa hadis mana? Bunyal Islam ala khamsin syahadatillah ilaha illallah yang tadi ya. Itu
Itu nilai yang tinggi benar. Sebab itu dia masuk dalam hadis 40 ni. Yang harus dipelajari, harus tu wajib dah, bukan harus tu dibuat atau ditinggalkan dapat pahala, tak berpahala dan tidak berdosa, bukan harus itu. Itu harus syarak, ini harusnya katanya. Dari seginya wajib kita pelajari oleh umat Islam. Sementara itu Imam Bukhari ni penyusun hadis juga, perawi hadis banyak ya. Dia selalu ambil hadis daripada Imam Nawawi inilah. Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya, iaitu kitab Iman. Ada kitabnya namanya Iman. Untuk menerangkan bahawa Islam dijadikan nama bagi pekerjaan. Islam tu perbuatan, semayang tu Islam, mengucap tu Islam, tu semua kena buat. Ya? Iman tak payah, iman tu sekat percaya di hati aja. Ini kena buat, semayang kena buat tak? Zakat kena buat tak? Haji kena buat tak? Puasa kena buat tak? Itu namanya apa? Islam. Ya? Itu dia dirikan Islam di atas 5 perkara. Kalau iman lain. Kamu percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tak payah dia apa? Tak payah dilaksanakan dalam apa? Dalam bentuk perbuatan. Tak payah buat apa-apa. Cakap tengah duduk boleh tak percaya? Tengah baring boleh tak percaya? Tengah tidur tak boleh percaya? Tengah tidur mana percaya? Tapi tengah baring boleh lagi. Kalau dah tidur tak ada lah. Itu rukun iman. Tapi rukun Islam kena buat. Faham ke beza iman dengan Islam ni? Iman yakin, percaya. Islam kena buat. Semayang kena buat, puasa kena buat, zakat kena buat, haji kena buat, umrah kena buat. Itu Islam ya. Iman sakat percaya aja. Tengah duduk boleh, tengah baring boleh, tengah menung boleh, sakat percaya aja. Tengah berjalan boleh, apa pun boleh ya. Alright. Itu kata Bukhari tadi ya. Mana dia? Sementara itu Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini di dalam bab kitabnya, iaitu kitab Iman, untuk menerangkan bahawa Islam dijadikan nama bagi pekerjaan. Kena buat Islam tu. Dan bahawa Islam dan iman itu kadang-kadang satu pengertian. Yang sebenarnya kadang-kadang satu pengertian, tapi yang sebenarnya ada beza. Iman tu percaya aja, Islam tu kena buat. Kerana kalau percaya kena buat. Kalau tak buat, maknanya tak percaya lah. Faham ni? Kalau percaya kena buat, baru namanya percaya. Kalau dia tak buat, maknanya tak percaya. Semayang tu wajib. Dia percaya tak wajib semayang tu wajib? Buatlah. Kalau dia tak semayang, maknanya tak percaya lah. Cakap orang putih senang. To believe is to practice. If you don't practice, that means you do not believe. Faham tak? Bagi faham. Ada yang tak faham lagi? To believe is to practice. Kalau kamu percaya, kena amalkan. If you don't practice, kamu tak buat, that means you don't believe. Orang yang tak semayang tu tak percayakan bahawa semayang tu wajib. Dia yang tak semayang. Tidak. Orang tak zakat tu, dia tak percaya bahawa zakat tu wajib. Sebab dia tak zakat. Orang tak menutup aurat tu, dia tak percaya bahawa menutup aurat tu wajib. Sebab tu dia tidak menutup aurat. Sebab tu dia nyemur kain ketang dada. Sebab tu dia pakai baju apa? T-shirt. Depan tu dia apa? Depan tu dia apa? Kiss me. Belakang tu dia apa? No problem. Pandai. Dia tak percaya bahawa menutup aurat tu wajib. Ada dah jenis orang itu. Jadi alasannya apa? Iman dalam hati orang bukan tahu. Itu alasan dia je tu. Dia nak membenarkan perbuatan dia. Sedangkan dia tu tak percaya betul-betul ya. Kalau dia percaya, dia akan buat apa saja. Yang wajib tu dia akan buat. Yang haram tu dia akan tinggalkan. Yang sunat dia akan buat. Kalau dia betul-betul beriman lah. Yang sunat tu tak tinggalkannya, buat. Kerana dia, apa artinya yang sunat?
Apa arti sunat tuan-tuan dan puan-puan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya Kena buat. sebelum buat apa? Elok buat. Kedudukannya elok buat. Itu sunat. Jangan curi je dengan sunat. Dahlah sunat kan wajib ni. Kita buat yang sunat-sunat tu untuk apa? Untuk dapat darjat di sisi Allah Ta'ala. Yang wajib tu untuk selamat aja. Kita semayang subuh tadi selamat daripada neraka. Kerana Allah bagi pahala. Selamat daripada neraka. Tapi kalau nak pangkat, kena buat yang sunat-sunat lah. Dalam semayang ada sunat. Ada nak doa iftitah. Itu sunat lah tu. Ya. Ada angkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu sunat lah tu. Dapat pahala tu. Banyak pahala tu. Pahala niat usolli tu sunat ya, bukan wajib. Lafaz niat tu. Niatnya wajib. Faham ke ni? Baca Fatihah. Mula dengan a'udzubillah. A'udzubillah tu sunat ke wajib? Sunat. Yang wajibnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Itu dah lepas baca Fatihah, baca surah. Apa hukum baca surah? Sunat. Jadi bila kita baca dapat pahala lagi, tambah lagi. Itu rukuk. Rukuk angkat takbir Allahu akbar, takbir intiqalat. Apa hukumnya? Sunat lagi. Tu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi, dapat pahala lagi, sunat. Banyak yang sunat tu. Tasbih dalam rukuk ada tak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, wajib kan? Kalau dia tak sebut, boleh tak? Dia rukuk tak sebut, diam, boleh tak? Boleh, sah. Tapi kalau dia baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dapat pahala sunat lagi? Dapat pahala sunat lagi. I'tidal betul tak? Sami Allahu liman hamidah, itu bukan wajib. Yang wajib dia bangun aja. Sami Allah tu apa hukumnya? Sunat. Sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya. Dapat pahala sunat lagi tu. Itu angkat tangan lagi tu, dapat sunat juga. Tapi kadang-kadang nak melakukan sunat sampai batal semayang pun ada. Itu akan datang kita uraikan insya-Allah ya. Nak anda buat yang sunat tu sampai batal semayang pun ada. Padahal yang wajib tu bukan angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat je. Tapi kalau boleh tak batal semayang ketika sunat? Boleh. Sami Allah liman hamidah, tangan tu macam buaya tu. Ya. Dah batal semayang. Kemudian Rabbana lakal hamd apa? Sunat ke wajib? Sunat. Rukun qauli yang wajib 5 je. Yang lain semua sunat. Yang pertama rukun ya, takbiratul ihram itu wajib. Allahu akbar itu wajib. Itu rukun qauli tu. Rukun sebutan. Yang kedua membaca Al-Fatihah bermula dengan bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin itu pun bukan wajib. Amin itu sunat. Dia bukan salah satu perkataan dari Fatihah. Tapi bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu wajib. Alhamdulillahirabbil alamin wajib. Ar-Rahmanirrahim wajib. Maliki yaumiddin wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wajib. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib. Amin. Sunat. Dia bukan satu perkataan dari Fatihah ya? Betul? Baca ayat. Macam tadi Dia baca apa? Ayat mula wattini wal zaitun. Apa pokoknya? Sunat ya. Lepas itu rukuk. Dia sebut Allahu Akbar. Wajib ke? Nak rukuk tu sebut Allahu Akbar. Wajib ke sunat? Sunat. Nama takbir tu takbir intiqalat. Takbir perpindahan. Itu rukuk. Yang wajib rukuk. Wajib perbuatan je rukuk tu. Itu wajib tu ya. Dapat pahala wajib tu. Kalau dia diam je, sah tak semayangnya? Sah. Tapi kalau nak pahala lebih, sebutlah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali ya. Begitu yang tidak, sami Allah liman hamidah. Apa hukumnya? Sunat, bukan wajib.
Sami Allahu liman hamidah. Hukumnya sunat tu dapat pahala. Kemudian angkat tangan lagi dapat pahala. Kemudian Rabbana lakal hamd dapat pahala lagi sebut tu. Kalau dia diam je boleh tak? Boleh. Syarat dia tamanina. Boleh sami Allahu liman hamidah diam. Tak ada angkat apa-apa. Nah, sami dia rukun tu. Sami Allahu liman hamidah. Tegak aja. Boleh tak? Boleh. Sah ke tak sah? Ada pahala tak? Ada pahala. Nak lebih? Bacalah, angkatlah tangan, baca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita juga sujud. Yang wajibnya sujud aja. Allahu akbar sujud. Sebab Allahu akbar tu wajib tak? Tak wajib juga. Jadi sujud aja. Udah sujud? Tasbih dalam sujud tu wajib ke tak? Tak ada. Sunat ya. Sunat sebut. Sami Allah apa? Sami apa? Rabb sami Allah sujud Allahu akbar apa subhanaka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunatnya tu. Maha suci dia Tuhanku, maha suci Tuhanku dan yang amat tinggi dan aku segala puji-pujian baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk antara sujud. Allahu akbar, sunat lagi. Lagi apa? Tasbih ketika entah ada sujud tu. Apa hukumnya? Sunat juga. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 permohonan kita. Semua sunat belaka tu. Kalau dia tak baca boleh tak? Tapi nak ada temannya. Yang ramai aku dah lah baca tapi tak temannya tak ada. Allah Akbar tu Allah balik sujud balik. Tak ada temannya. Batal. Begitulah. Duduk antara sujud tu. Tasbih tu sunat ya. 8 permohonan kita. Rabbighfirli, ampunkanlah dosaku. Warhamni, kasihanilah aku atau beri rahmat kepada aku. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup bagi aku. Warfa'ni, tinggikanlah darjat aku. Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Wahdini, berilah petunjuk untuk aku. Wa'afini, sejahterakanlah aku. Wa'afani, maafkanlah aku. 8 permohonan kita ketika duduk antara sujud. Itu sunat tu. Yang mana tak nak cakap apa? Antara yang kita minta, yang 8 kita minta, yang mana tak nak? Rabbighfirli, nak kita nak? Kenapa? Kita banyak dosa, supaya diampunkan dosa kita. Warhamni, nak tak? Nak apa? Kenapa? Supaya dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Layak masuk syurga. Lagi? Wajibun ni, cukupkanlah apa yang tak cukup. Iman tak cukup, cukupkan. Pahala tak cukup, cukupkan. Itu wajib ni. Warfa'ni, tinggikanlah darjat aku. Di akhirat besok nak dapat pangkat muflihun, nak kata nak? Al-faizun, nak kata nak? Tinggikan pangkat aku di akhirat. Lagi apa? Warzuqni, beli rezeki. Rezeki itu bukan mamam aja. Rezeki itu apa? Sihat badan rezeki, ilmu bermanfaat rezeki. Lagi apa? Tenang jiwa rezeki. Anak yang soleh rezeki, isteri yang solehah rezeki. Kita nak rezeki itu. Warzuqni. Wahdini, berilah hidayah kepada aku supaya kita mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Kita tidak hidayah macam itu. Betul? Wahdini wa'afini, sejahterakan aku, sejahterakan iman aku, sejahterakan badan aku, sejahterakan keselamatan aku, kesihatan aku. Wa'afani, dan maaflah aku. Kita mula dengan minta ampun, disudahi dengan minta maaf. Nampak tak? Wajib ke tak? Sunat, ya, dapat pahala. Betul? Duduk antara sujud dia wajib. Bukan duduk antara, duduk tahiyat. Tahiyat akhir wajib. Membaca pun wajib. Duduk wajib. Duduk pun wajib, membacanya wajib. Itu dia. Itu didirikan sembahyang ya. Jadi tu perbuatan tu kata Imam Nawawi, sembahyang tu adalah jenis perbuatan. Jadi betul ke dia orang katakan sembahyang tu cukup dengan niat tu cukup tak? Perbuatan ke tak? Itu tak ada ya. Tak betul tu. Ya. Sementara itu Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini dalam kitab imannya ya. Untuk menerangkan bahawa Islam dijadikan nama bagi pekerjaan, ada perbuatan. Dan bahawa Islam dan iman itu kadang-kadang satu pengertian. Kadang-kadang di satu pengertian. Jadi sebenarnya tak ada, bukan satu ya. Iman tu percaya aja, tak payah buat apa-apa. Islam kena buat. Kemudian akan datang kita akan baca apa?
dalam bicara yang berkenaan dengan sendi agama Islam. Islam didirikan atas 5 sendi itu. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. Dah pukul 7.20. Boleh tak? Boleh. Boleh Ustaz. Nak sambung lagi pukul 12? Sabuai lah. Mana kutang aja. Bila duduk dah mula bersilir tu selemput tu sila balik semua. Kalau saya dah habis tu ya. Ya. Alright, sekian dulu pembacaan. Bukan ngajar pun pagi ni, membaca aja. Mudah-mudahan kita dapat apa yang terbaik untuk diri kita ya. InsyaAllah. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada. Has anybody got any objection? No objection. Mana yang setuju lah saya? Betul. Has anybody got any problem? No problem juga. Mana dah nak lekas balik tu? Ya. Alright, sekian dulu. Mudah-mudahan dapat manfaat pagi ni perjumpaan kita ya. Soalan dulu Ustaz. Kan saya tanya tadi? No problem. Kan ada problem? Okey, silakan. Saya tak faham lah. Minta maaf Ustaz. Ya, silakan. Kalau sekiranya lah orang yang ada APF ni, ada APF dia kalau umur dia sekian cukup wajib dia perlukan caruman dia, dia kadang-kadang dia tak ambil APF tu. Contohlah kalau 55 atau 50 dia tak ambil duit dia kat dalam APF. Sedangkan dia boleh keluar duit tu. Cakaplah ada 100,000 dia simpan dalam APF. Sedangkan duit tu boleh keluar. Duit tu kena zakat. Tidak, dia bayar zakat ke tak? Maksudnya duit. Ya, duit ada dalam itu. Dia bayar zakat tak? Duit lain. Ada duit lain dia bayar zakat tak? Ganti-ganti. Gantikan duit yang ada dalam EPF tu. Itu nak tahu tu. Kalau dia bayar duit lain tak apa. Boleh. Tapi kena bayar zakat. Kena bayar. Kena bayar zakat. Duit lain tak apa, boleh. Tak keluar lagi Ustaz. Ya? Duit tu yang 100,000 FF tu tak keluar lagi. Itu tak keluar. Mana bukan hak kita lagi. Duit tu duit dia. Hak dia. Dia boleh keluar, dia saja tak nak keluar. Soalan Tuan Haji tadi, dia boleh keluar tapi dia tak nak keluar. Yang mana ya? Duit dia lah. Hak dia lah. Ya? Dia tak bayar pula. Jadi, lepas tu, saja tak nak keluar. Kenapa tak nak keluar? Tak bayar. Salah dia lah. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat ya. Okey. Lagi? Itulah soalan. Tak apa ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu